Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Ahmad bin Ismail dalam rancangan terbaru terbitkan Kemas TV Fokus, yang mana akan mengupas isu-isu berkaitan jabatan, dan kita akan bawakan kepada anda pengurusan tertinggi di peringkat Kemas di pejabat dan juga di negeri-negeri untuk perkongsian maklumat, dan akan menjadi platform untuk kita ketengahkan isu dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Kemas. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Kemas Ibu Pejabat, Encik Abdul Kahar bin Abdullah. Apa khabar tuan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ni masih lagi berperang tuan, melawan penularan wabak COVID-19, dan kita mesti menang. Musuh yang tak nampak ni lebih bahaya daripada musuh yang kita nampak. Kalau kita nampak tu, kita boleh guna senjata untuk menembak ataupun menggunakan peralatan lain untuk memeranginya. Jadi di pihak Kemas ni lah antara usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Kemas khususnya. Baru-baru ini kita telah mengadakan satu program yang agak besar, iaitu Kemas Bermunajat, dan mungkin Cik Kahar sendiri turut serta dalam program tersebut. Mungkin Cik Kahar boleh mengulas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, baru-baru ini Kemas telah mengadakan satu program yang besar, iaitu Kemas Bermunajat, di mana program ini melibatkan semua warga Kemas. Dia mengandungi aktiviti bacaan Yasin dan juga penitahlil yang disertai oleh semua anggota Kemas di atas talian yang berjumlah lebih kurang 1,500, dan juga yang mengikuti program ini melalui sosial media, Kemas TV, FB dan sebagainya, yang lebih kurang 30,000. Program ini saya anggap satu program yang amat berjaya kerana dia mendapat sambutan yang cukup baik daripada warga Kemas sendiri dan juga daripada orang luar, selain daripada Kemas. Mereka mengikuti program ini dengan jayanya, dan alhamdulillah, semoga usaha yang sedikit ini dapat kita memohon kepada Allah SWT supaya diringankan bebanan rakyat Malaysia di dalam menghadapi penderitaan COVID-19 ini, dan juga dapat penyakit ini segera berakhir di bumi Malaysia ini. Ini adalah satu usaha Kemas lah yang sedikit ini. Itu adalah sedikit banyak program yang kita buat baru-baru ini, dan progres yang seumpama ini kita akan buat daripada semasa ke semasa lagi lah. Kita juga ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kemajuan Masyarakat di negeri, di daerah. Namun di peringkat DUN pun saya ada terlihat ada juga membuat program yang sama ni, Cik Kahar. Ya. Memang negeri telah membuat program seumpama ini. Tahniahlah saya ucapkan pada Kemah-Kemah negeri yang telah menjayakan program seperti ini. Baik. Selain daripada sekarang ini kita masih lagi perang, kita juga masih berada dalam perintah kawalan gerakan 3.0 secara menyeluruh. Namun bagi kita pejabat awam, kita ada satu dasar yang telah dikenalkan oleh kerajaan, iaitu dasar bekerja dari rumah. Mungkin Cik Kahar boleh terangkan apa itu dasar bekerja dari rumah ni bagi anggota Kemas. Bagaimana ia dilaksanakan? Okey, dasar bekerja dari rumah. Kalau kita ikut nama dia pun bekerja dari rumah, maknanya kita bekerja daripada rumah. Bila kita tengok nama tu pun, kita tidak boleh keluar daripada rumah. Maknanya kita kena duduk di rumah. Kita harus duduk di rumah supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Maknanya bekerja dari rumah, kita mestilah berada di rumah dan melakukan kerja daripada rumah itu sendiri. Kita tak boleh menggunakan masa kita berada di rumah, kita melakukan kerja-kerja di luar, melakukan urusan peribadi, pergi membeli belah dan sebagainya. Kita memang mestilah berada di rumah dan sentiasa bersedia untuk bekerja. Kita mestilah memastikan supaya kita sentiasa dapat dihubungi oleh jabatan kita, dan juga kita sentiasa bersedia untuk melakukan kerja. Maknanya bila bersedia, kita mestilah ada peralatan
Telefon kita mestilah boleh dihubungi, komputer kita berfungsi dengan baik, kita mempunyai capaian internet dan sebagainya. Maknanya bekerja di rumah kita bersedia untuk menjalankan kerja sepanjang masa lah. Sentiasa bersedia untuk melakukan kerja. Bukan kita melakukan benda-benda lain, kerja-kerja lain di rumah. Mana kita melakukan kerja pejabat di rumah, itu yang dimaksudkan dengan bekerja dari rumah. Ini pun telah ditekankan oleh Kemas sendiri, di mana Datuk Ketua Pengarah sendiri telah menandatangani satu surat lah kepada semua warga Kemas supaya mematuhi arahan bekerja dari rumah ni. Di mana arahan tersebut ia selari dengan arahan daripada JPA, di mana hanya mereka yang betul-betul perlu hadir ke pejabat yang melakukan pembayaran gaji dan sebagainya. Yang boleh buat di rumah memang perlu ada di rumah lah. Itu yang dimaksudkan. Mana semua warga Kemas perlu akulah dengan ketetapan tersebut. Baik, antara tips yang boleh dikongsi berkaitan dengan penggunaan komputer, kerahsiaan maklumat yang bawa balik ke rumah tu, mungkin boleh Cik kongsikan? Okey. Memandangkan kita perlu bekerja dari rumah, jadi apa benda perkara yang kita perlu ambil perhatian. Yang pertamanya tentang isu keselamatan maklumat. Maknanya kita perlu mengawal keselamatan maklumat. Kita tidak boleh berkongsi maklumat-maklumat yang kita paparkan menggunakan meeting online kepada orang-orang yang tidak berkaitan. Kita hanya perlu terhad kepada pegawai-pegawai di jabatan kita sahaja, satu. Yang keduanya, kita perlulah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pejabat keselamatan kerajaan yang telah membuat satu garis panduan bagaimana kita boleh membawa maklumat-maklumat daripada pejabat ke rumah. Ada peraturan-peraturan yang garis panduan yang telah ditetapkan oleh pejabat keselamatan kerajaan. Kita kena semak dan kita kena patuhi peraturan tersebut. Di samping itu, kita juga perlu ada firewall dan sebagainya supaya unsur-unsur luar tidak boleh memasuki komputer kita. Itu adalah yang kita perlu ada lah. Di samping itu, kita hanya boleh bekalkan maklumat-maklumat di rumah yang kita boleh berkongsi dengan pegawai-pegawai. Maklumat yang betul-betul terperinci kita perlu simpan di pejabat, tidak boleh dibawa balik. Adalah peraturan-peraturan yang memang telah digariskan di dalam garis panduan yang telah dibuat oleh pejabat keselamatan kerajaan. Dan juga berkaitan dengan sekarang ni kempen pendaftaran untuk mendapatkan vaksin. Mungkin Cik Kha boleh kongsikan sedikit. Okey, ini satu lagi usaha kerajaan yang kita perlu support, yang kita perlu bantu. Saya menyeru kepada semua warga Kemas supaya mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin ini. Kepada mana-mana yang belum mendaftar, mohonlah daftar. Dan kepada yang telah mendaftar dan telah mendapat temu janji, sila patuhilah temu janji mengikut masa dan tempat yang telah ditetapkan. Sebenarnya suntikan vaksin ini adalah salah satu bentuk pencegahan yang paling berjaya sebenarnya, supaya kita semua mendapat suntikan vaksin. Dan bila ramai yang mendapat suntikan vaksin ni, kita akan mencapai satu komuniti. Jadi mendapat status herd community ni, jangkitan virus COVID-19 susah untuk memasuki kelompok masyarakat. Jadi itulah semua warga Kemas perlulah kita mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin dan bila mendapat janji itu kita pergilah. Kita pergi dengan rela hati, jangan kita mungkin janji dan sebagainya. Dan supaya kita dapat
terhindar daripada penyakit COVID-19 ini. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Kaha Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Kemas Putrajaya, Kemas Pejabat, kerana memberi ruang sedikit masa ini pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum.